Okay, Assalamualaikum Encik. So hari ni kita akan buat satu sesi kaunseling lah antara klien dengan kaunselor. So peranan saya kat sini adalah saya sebagai kaunselor dan Cik adalah sebagai klien saya. So tugas saya sebagai kaunselor ni adalah untuk tempat Cik nak bercerita, nak meluahkan cerita Cik lah daripada kisah hidup Cik macam mana. So Cik boleh cerita dekat saya masalah Cik macam mana. So kalau tugas untuk klien ni adalah menceritakan. Cik boleh nak cerita apa-apa benda dekat saya. Itu adalah tugas klien. So sebelum ni Cik ada pernah tak attend apa-apa counseling session sebelum ni? Ada pernah attend tak sebenarnya? Saya pernah waktu sekolah. Oh, waktu sekolah Cik pernah lah. Berapa kali sesi kaunseling yang Cik pernah buat sebelum ni? Tak banyak, dalam sekali, dua kali rasanya. 2 kali ya? So daripada sesi kaunseling tu Cik rasa apa yang membantu Cik dalam sesi kaunseling? Adakah dia dapat membantu Cik daripada masalah Cik dapat solve problem yang Cik hadapi sebelum ni ke? Macam mana? Ada juga tapi tak banyak, sikit je. Waktu sekolah dulu lah. Okay. So first ni saya nak kenalkan diri saya dululah. Saya kaunselor Cik pada hari ini. So nama saya Nik Nurul Kristina Alia binti Rosli. Cik boleh panggil saya Cik Alia. Okay. Saya ni daripada Universiti Kuala Lumpur, dekat Ipoh Perak. Okay Cik, first kali ni saya nak Cik perkenalkan diri Cik lah. Nama Cik apa, umur apa, asal dari mana dan tujuan Cik datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey. Boleh, selamat pagi Cik Alia. Terima kasih sebab sudi terima saya sebagai klien Cik. Okey, nama saya Nur Anis Sofia binti Muhammad Nur. Boleh panggil Anis. Saya berumur 24 tahun dan saya berasal daripada Kelantan, tapi saya menetap di Selangor. Okay. Sebab saya kerja kat sini. Dah lama dah saya menetap dekat Selangor ni. Okay, so saya boleh panggil Cik Anis saya? Cik Anis. Okay, kat sini saya ada sediakan satu borang konsen lah Cik tanda tangan untuk tujuan sesi kaunseling pada hari ini. Cik kena tanda tangan borang ni untuk persetujuan antara dua pihak lah. So kat sini ini borang dia, Cik boleh baca. Sini dah ni semua. Okay, so Cik kena tanda tangan dekat sini dan juga kat sini. Okay, dua Okay, tanda tangan dulu. Okay, terima kasih. Okay. So, untuk sesi kaunseling pada hari ini, saya nak Cik perkenalkanlah diri Cik, macam mana perjalanan kisah hidup Cik daripada Cik kecil sampai ke Cik besar. So, Cik boleh ceritakan pada saya apa masalah yang Cik hadapi. Sebab Cik ada pengalaman hidup yang agak menyedihkan lah. Boleh tak? Jadi Cik boleh ceritakan masalah hidup Cik pada saya supaya Cik dapat rasa kelegaan sikit lah. Bila bercerita kat orang ni, dia akan rasa lebih lega kan? Betul. So, boleh saya tahu kisah hidup Cik pada waktu Cik kecil ni macam mana? Okey. Terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya saya sebenarnya berasal daripada broken family. Tapi bukan broken family yang mak ayah saya bercerai ke tak. Tapi saya membesar dengan mak ayah saya, tapi macam bukan membesar dengan diorang. Maksudnya macam diorang selalu gaduh. Kalau kat rumah diorang selalu gaduh. So benda tu effect saya punya mental lah daripada kecil lagi. Daripada segi mental dan fizikal Cik juga lah kan? Betul. Kadang-kadang kalau macam diorang gaduh, jadi
mak saya atau ayah saya tu kadang-kadang dia orang akan lepaskan dia orang punya marah tu dekat saya. So macam saya kena pukul, saya kena rotan, saya kena denda apa semua tu. Lepas tu sebenarnya dia orang ni kena kahwin paksa. Kena kahwin paksa. Jadi Kahwin aturan keluarga dia kan. Okay. Aturan keluarga tu yang macam dia orang selalu gaduh, selalu tak puas hati apa semua tu. Dan satu lagi, mak saya ni dia orang Thailand, warga negara Thailand. Bukan orang sini lah. Bukan orang sini. Okay. Ayah saya orang Malaysia, mak saya orang Thailand. Dan awal-awal kahwin tu lah, waktu saya tengah membesar tu, masih kecil lagi, saya tak ingat umur berapa tapi kecil lagi waktu tu. Saya rasa dalam setahun tu saya pernah jumpa mak saya dalam beberapa kali je, sebab dia selalu balik ke Thailand. Selalu balik ke rumah dia. Macam setiap kali gaduh mesti dia balik ke Thailand. Lepas tu dia duduk kat Thailand tu lama, dalam sebulan, 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Jadi dalam setahun tu memang dapat jumpa dengan mak saya tu sekali, 2 kali macam tu je. Paling lama pun dapat jumpa 5 kali je setahun. Tu pun macam setiap kali jumpa dia orang gaduh. So macam di situ dia effect saya punya ni lah, mental saya. Jadi saya membesar dengan kasih sayang seorang ayah. Kasih sayang seorang ayah sajalah. Sejak daripada kecil ni kita sepatutnya dapat kasih sayang daripada seorang ibu, daripada seorang ayah kan. So benda ni effect lah pada cik waktu cik kecil lagi. Orang berikan kasih sayang daripada seorang ibu, hanya dapat kasih sayang daripada ayah saja. Itulah. Jadi daripada kecil lagi saya memang besar dalam macam tak ibu. Membesar dalam macam tak ibu. Macam kalau masak pun saya akan masak sendiri. Saya kemas baju saya, iron baju saya sendiri kalau pergi sekolah. Jadi disebabkan saya kecil, so setiap kali pergi sekolah tu baju saya iron, tapi faham dah budak kecil kan, mana pandai sangat nak iron baju. Dan pun kita tak dapat didikan belajar tu sebab tengok YouTube apa semua tu, cara menggosok baju. Saya pernah search benda tu sebab saya tak tahan sebenarnya. Saya setiap kali saya pakai baju berkedut saya pergi sekolah, kawan-kawan saya selalu ejek saya, pakai baju berkedut, kau ni pengotor, kau ni tak kemas lah, kau ni tak jaga penampilan diri, tak padan dengan perempuan lah kau ni. Jadi kat situ saya dah dapat satu lagi tekanan dekat sekolah saya pun. Saya dah dapat tekanan daripada kawan-kawan saya sendiri. Jadi siapa je nak kawan dengan orang yang sedekah, pengotor macam tu kan. So diorang macam banyaklah abaikan saya dekat sekolah apa semua tu. Saya selalu sendiri daripada sekolah rendah. Memang saya selalu seorang je. Kalau pergi rehat ke kantin apa semua seorang. Dan kecil pun macam cik sudah di pulau tengah di kampung kecil semua. Betul. Jadi memang kalau waktu kecil dulu saya pernah rasa macam kenapa hidup aku macam ni, kenapa kawan-kawan aku semuanya mak diorang okey, bagus tu, tapi kenapa aku macam ni. Tapi waktu tu saya macam tak tahu apa tu depression. Saya tak diberikan pendedahan. Sebenarnya saya rasa lah sebab tu saya kecil tu lagi saya dah ada depression, sebab ada tekanan daripada kat rumah, ada tekanan dekat sekolah, ada tekanan dari segi tekanan dekat sekolah lagi, lepas tu balik sekolah tu dengan tekanan daripada mak ayah lagi. Faham? Lagipun ayah saya tu kalau dia faham tak lelaki, dia mana tunjuk sangat kasih sayang tu kan. Kalau macam kita nak mengadu apa pun macam tak bab lelaki kan. Faham tak? Lepas tu kan ayah saya kerja daripada pagi sampai ke malam. Jadi saya balik sekolah tu memang saya balik seorang. Lepas tu saya makan apa semua tu seorang, masak seorang macam tu. Daripada kecil lagi dah cik dah start masak semua, buat sendiri semualah. Betul. Okay. Betul. Tapi buat macam tu je lah, gitu-gitu je lah, tak adalah macam advance. Tak pandai sebab tak pandai lagi waktu kecil kan. Seorang je. Cik dapat rasa yang cik ada depression tu waktu cik masa umur berapa masa tu? Waktu sekolah rendah dalam umur 8 tahun kan. Dalam umur 8 tahun tu saya masih enjoy lagi sebab kecil. Saya sedar benda tu waktu saya umur 9 tahun.
Oh 9 tahun. 9 tahun. Saya dah start rasa macam stres. Saya macam persoalkan lah, kenapa aku macam ni, kenapa orang lain okey, kenapa aku tak okey, macam tu. Saya dah start mempersoalkan sampai saya rasa macam apa saya nak rasa macam nak mati, nak bunuh diri macam tu. Tapi tak, kita tak tahu kan pada tu. Penyakit mental ni dia macam penyakit yang kita tak boleh tahu daripada awal. Dia macam develop daripada kecil tu agak bahayalah untuk kita. So macam penyakit mental ni sepatutnya kita kena detect daripada awal. Peranan daripada ibu bapa, daripada orang yang lebih dewasa lah, untuk kena pasti kita punya penyakit, keadaan mental, keadaan fizikal kita macam mana. Dan dia orang sepatutnya alert lah dengan kita. Waktu tu lah kita perlukan sebenarnya sokongan daripada orang yang lagi ni, orang dewasa, orang yang tahu bab-bab bab-bab apa ni, depression, tekanan apa semua tu. Tapi tak ada pendedahan tu. Macam tu. So after Cik habis sekolah rendah Cik, Cik masuk pula sekolah menengah ya? Saya masuk sekolah menengah. Sekolah menengah. Macam mana keadaan Cik pada waktu tu? Adakah Cik pernah keadaan depression Cik makin teruk, level depression Cik macam makin teruk ke, ataupun Cik masih dipulaukan kat sekolah menengah ke, macam mana keadaan Masih lagi. Sebab kalau waktu masuk sekolah menengah tu, saya masuk sekolah orang biasa. Sekolah SMK biasa je lah, bukan sekolah Arab ke, sekolah kluster ke apa. Sebab result saya waktu biasa pun macam biasa-biasa je. Lepas tu saya masuk sekolah tarikh biasa tu, saya duduk asrama. Sebab saya nak belajar lah. Orang kata kalau duduk asrama ni kita akan lagi independen kan. So saya nak latih hati saya. Tapi kalau saya duduk kat rumah pun dia macam tak guna juga. Ayah saya pun balik lambat, lepas tu mak saya kadang-kadang tak ada. Jadi saya duduk asrama senang. Tapi waktu saya duduk asrama, saya tak tahu pula dia punya tekanan tu lagi luar biasa dah daripada masa sekolah rendah dulu. Sebab Cik pun dah biasa kan duduk seorang semua, buat kerja semua seorang, yang dipulaukan. So dia akan effect jugalah waktu Cik berada kat sekolah menengah. Betul. Dia macam mana tu, sekolah menengah dulu saya punya depression tu saya rasa teruk juga. Sebab saya dekat asrama, kita memang tak lari daripada environment bully-membuli. Betul. Environment bully-membuli. Bukan kata lelaki je membuli, tapi perempuan pun sebenarnya ada sikap senior membuli junior. Memang ada sikap tu. Lagi-lagi kalau macam kita ni jenis yang selekeh, tak cantik, tak pelik, perangai pelik macam tu, memang orang akan bully, orang akan ambil kesempatan. So macam saya memang selalu kena waktu sekolah menengah dulu. Daripada form 1 kalau waktu saya kena bully tu, saya macam rasa biasa. Saya rasa benda tu biasa sebab kan kita kan kecil lagi. So lagi pun form 1 mestilah saya macam anggap yang senior saya tu nak minta tolong ke apa. Tapi saya tak sedar benda tu adalah satu bentuk pembulian. Ya, betul. Antara contoh-contohnya, senior saya tu pernah suruh saya basuh kasut dia. Senior saya pernah suruh saya ambil makanan, bawa naik atas ke bilik dia. Lepas tu dia suruh saya iron baju dia semua tu. Dia suruh saya dia pau duit. Dia pernah minta duit dengan saya. Minta duit untuk beli makanan dekat kafe lah. Dia akan minta duit secara suka hati dia. Betul. Dia macam anggap yang setiap minggu tu dia anggap dia macam akan minta duit daripada saya sebab dia cakap untuk cukai lah apalah. Macam kita tak tahu benda tu. Tapi sebenarnya tak. Saya tanya kawan-kawan saya lain, tak hanya saya je. So saya macam rupanya aku ni kena bully, kena diambil kesempatan yang apa semua tu. Memang sebuli juga. Ya. Memang. Lepas tu kalau saya tak buat benda tu, contoh kalau saya tak masuk kasut, diorang akan panggil geng-geng diorang akan palangkan saya, ataupun diorang akan
denda saya, macam saya kena berdiri dekat tengah padang seorang-seorang macam tu. So macam benda tu buat saya takut, jadi saya buat saya paksa diri saya untuk buat benda tu sampai ada efek kepada mental, saya punya fizikal, saya penat. Macam setiap kali saya pergi kelas apa semua tu penat, jadi saya selalu tidur dalam kelas. So result saya pun tak okey sangat. Saya memang betul-betul rasa tertekan dengan tidur tak cukup lagi, dengan penat lagi, dengan tekanan daripada orang senior-senior, tekanan daripada budak sekolah, tekanan daripada classmate saya sendiri. Macam biasalah classmate saya akan selalu palau saya dan akan, sebab dia orang kan nampak saya selalu tidur macam taklah, macam dalam kelas tak pandai, selekeh apa. Memang classmate saya kan palau saya. Yang waktu sekolah menengah pun saya macam tak ramai sangat kawan. Kawan saya ada yang satu bilik dengan saya. Waktu form dulu kita orang satu bilik tu, satu dorm tu dia akan letak budak form 1 2 orang, lepas tu ada budak form 2, budak form 3, form 4 sampai dah ketua bilik form 6. Jadi saya kawan dah dengan seorang ni. Saya kawan dengan dia sampailah sekarang pun saya masih kontak dengan dia. Kalau macam ada apa-apa saya akan mengadukan dia. Tapi saya dengan dia ni jenis yang tak berani bersuara. Jadi dua jenis yang tak berani bersuara. Tapi kawan saya ni tak kena bully. Disebabkan apa? Nak tahu sebab apa? Disebabkan dia cantik. Oh, dia beauty discrimination tau, betul kan? Betul. Dia cantik, ada ramai orang suka dia. Disebabkan dia cantik tu ramai orang suka dia, ramai orang nak kawan dengan dia. Jadi bila orang ramai suka dia, apa takkanlah senior nak bully dia pula kan. Geng-geng lelaki pun senior-senior lelaki semua suka kat dia. So macam tak boleh lah, senior pun memang tak boleh bully dia. So dia terselamat. Yang menjadi mangsa ni saya. Sebab saya apa pun tak ada. Macam tu. Beauty privilege tu yang kata. Privilege is real lah orang katakan. Betul. And beauty privilege tu memang ada budaya tu dekat asrama ke, dekat hostel memang akan ada lah budaya. Akan ada benda tu. Memang. Ya. Kalau cantik memang akan dipuji, akan disanjung. Kalau kau tak cantik, sebab tu saya tak percaya kadang-kadang orang cakap beauty privilege ni tak wujud. Benda tu wujud je sebenarnya. Benda tu sangat wujud dan saya pernah alaminya sendiri. Jadi kalau kau cantik, tu adalah satu bonus untuk kau sebenarnya. Kau kena bersyukur, bonus untuk kau cantik. Tapi kalau kau tak cantik, kau kena ada satu kelebihan yang lain dalam diri kau. Macam tu, untuk mengelakkan kau daripada dipandang rendah oleh orang lain. Macam tu. Tapi walaupun dia cantik, kawan saya tu, tapi dia baik, hati dia baik. Dia cuma jenis yang cantik dan senyap. Bukannya cantik yang dan dia perasan dia cantik. Tak, dia jenis yang cantik, memang betul-betul cantik. Muka dia cantik, akhlak dia pun cantik. Jadi dia sebenarnya ada cuba tolong saya. Dia ada tolong saya. Dia cakap, kau sebenarnya kena bully ni weh. Kau kena bully. Kau tak boleh ikut semua yang senior ni kata. Kau kena bersuara. Tapi saya ni jenis yang tak berani untuk bersuara. Saya jenis yang penakut. Saya jenis yang boleh kata pengecut dah juga. Tapi sekarang tak. Sekarang saya dah bangkit. Okay. So dulu dia pernah tolong saya dengan dia report dekat saya punya warden. Tapi warden tu dia lagi percaya dengan, biasalah lagi percaya dengan fancy. Fancy senior lah kan. Dia lebih percaya dengan fancy daripada dia percaya dengan budak baru masuk ni. Takkan dia nak percaya budak yang baru masuk daripada dia punya ni fancy dia. So memang tak ada apa panggil apa? Tak ada penyelesaian. Saya tetap kena bully, saya tetap kena tindas segala sesuatu. Memang saya kena. So apa ni? Lepas daripada tu saya cubalah usaha juga. Saya cakap saya pernah jumpa dengan kaunselor tu. Saya pernah pergi dekat bilik kaunseling dekat saya punya ni, dekat saya punya sekolah. Saya jumpa dengan cikgu kaunseling saya. Saya mengadulah macam-macam yang saya pernah kena bully
beli apa semua tu. Tapi dia macam mana nak cakap, cikgu kaunseling dia mampu bagi nasihat je. Macam nasihat. Lepas tu bagi kata-kata semangat. Sebenarnya benda tu dia memang awal tu dia akan buat saya rasa macam nak bangkit. Tapi lama-lama perasaan depression tu akan datang balik. Itu kepentingan untuk kita sentiasa untuk attend sesi kaunseling. Ya, itu salah saya sebab saya macam attend sekali, ikut kali lepas tu saya tak pergi lah. Saya malas. Saya macam biar je lah. Sampai kan waktu sekolah menengah tu memang teruk. Saya kelas saya punya tangan. Saya pernah naik ke blok saya dekat tingkat atas tu, saya rasa macam nak terjun je. Waktu tu saya rasa memang saya dah nak terjun, tapi sebab saya fikir kalau saya terjun saya mati, benda tu berdosa sebab kita orang Islam. So saya fikir agama je waktu tu. Jadi nak mengelakkan saya daripada saya bunuh diri, saya kelarlah tangan saya sebab saya rasa kat situ ada satu kepuasan. Bila saya tengok saya tengok kesan tu, saya rasa satu kepuasan bagi saya. So memang lepas daripada tu memang saya selalu kelar. Ataupun saya akan cederakan diri saya sendiri. Bila cik buat macam tu, cik rasa kelegaan daripada diri cik? Ya betul, saya rasa lega, saya rasa puas. Saya tahu macam mana nak describe benda tu, tapi rasa puas. Benda yang kita selalu pernah lepas kita lepaskan kat situ. So rasa macam puas. Kalau makin kuat dan makin. Sebenarnya adalah tanda-tanda depression lah pada diri cik bila keadaan mana kita cuba nak cederakan diri kita tu. Betul. Benda tu adalah tak normal. Sepatutnya cik tak boleh lah buat macam itu. Saya tahu benda tu macam kan. Cik kena cuba kawal emotion cik. Jangan cuba untuk cederakan diri sendiri. Itulah sebab maksudnya masa tu saya tak sedar perbuatan tu adalah salah satu bentuk tanda-tanda depression juga. Sebab saya ingatkan saya je yang buat begitu. Sebab saya kadang-kadang saya rasa saya ni gila pun ada. Nak cederakan diri sendiri. Bila kawan-kawan saya tahu yang saya buat macam tu, memang dia orang cakap saya ni gila lah. Lepas saya orang ke pulau prinsip semua kan. Memang dia orang kepala saya. So daripada situ pun saya macam dah malas dah. Ada kawan ada, kalau tak ada kawan tak ada kawan pun tak apa, aku boleh hidup je. Macam tu. So pada situ saya macam rasa ada satu kebangkitan yang saya nak cakap tunjuk yang saya ni sebenarnya boleh untuk bangkit, tapi terhalang dengan depression tu. Depression tu menghalang saya daripada saya bangkit. Saya rasa je nak berubah, saya rasa je nak jadi lagi baik daripada sekarang, tapi tak dapat benda tu. Sebab depression tu akan selalu menjatuhkan saya balik. Penyakit lah, boleh kata penyakit depression ni. Penyakit tu memang akan menjatuhkan saya balik. So, saya akan down. Setiap kali saya bangkit, saya akan down. Bangkit balik, down balik, macam tu. Gitu lah. Lepas tu, rasanya untuk sekolah menengah memang totally saya daripada form 1 sampailah form 3, ujung form 3 form 3 tu saya macam saya cuba untuk bangkit. Sebenarnya waktu form 3 kita ada PT3 kan, peperiksaan besar tu, exam sedang tingkatan 3. Betul. Saya ada satu pencapaian yang saya buat, itu saya memang keputusan PT3 saya tu, saya cemerlang. Saya cemerlang, alhamdulillah. Sebab memang saya baru lepas sekolah, saya tak tidur ke semua tu waktu nak exam tu, sebab saya nak tunjuk yang saya ni boleh bangkit. So saya dapat result cemerlang. Lepas tu saya ambil keputusan untuk pindah sekolah lain. Saya masuk ke sekolah yang lagi better lah. Saya masuk ke MRSM tu lah. Saya pindah ke MRSM. Saya pindah MRSM. Tapi kalau macam suasana MRSM ni sebenarnya dia sekolah macam cluster sikit kan. MRSM banyak budak-budak pandai. So daripada situ pun lepas saya form 4 dengan form 5 tu pun saya
disebabkan tekanan, bukan tekanan daripada kawan-kawan juga, tapi tekanan sebab kita tengah peak dengan ramai orang yang pandai, ramai orang yang lagi hebat daripada kita. So daripada situ pun saya stres, bukan environment tapi environment pandai. Saya stres sebab environment saya semua orang pandai tu semua tu. Jadi saya lagi struggle. Saya sangat struggle waktu saya form 4 dengan form 5 sebab saya tak nak, saya takut bila saya jatuh saya kena pindah sekolah lain balik. Saya tak nak, saya nak stay. Lagi tu orang dekat situ, orang dekat situ okey sebab budak pandai kan, faham kan? Budak pandai dia lain sikit pemikiran dia. Saya bukan nak menjatuhkan orang yang tak pandai kan. Maksud saya pemikiran yang membezakan. So bila saya dengan budak-budak pandai ni, dia punya pemikiran lain, dia orang lagi open minded. Jadi daripada segi kena bully ke apa, tak ada benda tu, tak ada environment untuk bully ke apa. Saya just okey je. Maksudnya saya ada kawan, saya ada cikgu-cikgu saya pun okey. Cumanya daripada segi tekanan untuk jelas dapat result cemerlang sebab saya bukan budak pandai. Saya ni kalau nak dapat result cemerlang, saya okay, so macam daripada segi itu je lah saya struggle. Macam MRSM ni struggle untuk belajar je, belajar. Memang tidur saya tak cukup. Saya tidur pukul 2-3 pagi, lepas tu bangun balik pukul 5 pagi, study lagi. Memang hidup saya macam tu je dekat MRSM waktu form 4 dengan form 5. Memang macam tu je hidup saya. Lepas tu alhamdulillah juga disebabkan mungkin Allah nampak struggle saya, Allah bagi result SPM saya pun cemerlang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kat situ. Lepas tu tapi waktu form 4 dengan form 5 tu depression saya ada. Tapi waktu tu tak teruk sangat. Mungkin berkurangan lah sebab cik pun dah bertukar daripada sekolah lama ke sekolah baru. So environment dia pun macam lain-lain lah kan yang saya dapat. Lagi better daripada sekolah yang sebelumnya. Cik buat keputusan untuk pindah sekolah tu adalah pilihan yang betul lah untuk cik, pilihan yang tepat untuk cik. Bila cik dapat keluar daripada kelompok depression tu, dapat mengurangkan masalah dalam diri cik juga. Betul. Itulah saya pun rasa macam bersyukur sangat saya pindah daripada sekolah lama saya, sekolah menengah tu. Memang dekat sekolah tu memang paling teruk lah, saya rasa paling teruk saya kena bully waktu dekat sekolah tu. Lepas tu bila saya dah habis belajar SPM, saya masuk ke universiti. Tapi sebenarnya waktu saya nak masuk ke universiti tu, ayah saya tak bagi sebab biasalah kos. Dia makan kos. Saya nak masuk ke universiti awam tak boleh sebab mak saya tu orang bukan warga negara Malaysia. Mak saya tu warga negara Thailand. So macam tak boleh masuk universiti awam. Saya kena masuk universiti yang macam tak boleh masuk ATM rasanya. Kalau ATM kan murah. Saya masuk universiti yang local punya. Jadi dia punya yuran tu mahal sangat. Jadi disebabkan itulah saya tangguh dulu untuk saya masuk ke universiti. Saya kerja part time, saya buat kerja tu, buat kerja ni untuk kumpulkan duit untuk saya sambung belajar. Ada buat part time dan sebelum masuk belajar tu ada buat part time? Ada. Lepas SPM tu dalam berapa tahun ni, 3 ke 4 tahun macam tu. Jadi saya masuk diploma dulu. Oh, diploma 3 tahun. Saya kerja selama 3 tahun ke 4 tahun saya lupa. Lepas tu baru saya sambung masuk universiti, saya masuk diploma. Okey. Saya masuk diploma tu. Sebab awal-awal tu saya dapat form 6 tapi saya tak nak form 6. Saya macam nak masuk diploma. Saya pun tak tahu kenapa saya masuk diploma. Padahal form 6 tu lagi murah sebenarnya. Saya pun tak tahu sebab saya dengar orang cakap form 6 ni susah. Susah untuk kerja. Sampailah saya ada duit banyak. Bukan duit banyak, macam cukup duit untuk saya sambung belajar lah untuk saya punya ni. Untuk saya sambung diploma. Waktu ni ayah saya dah okey.
Mak saya pun dah berbaik dengan ayah saya dah selepas berapa tahun, bertahun-tahun dia orang gaduh. Sekarang waktu tu dia orang dah okey lah. Tapi hubungan saya dengan mak saya tak berapa rapat sampai sekarang sebab daripada kecil lagi saya tak rapat sangat dengan dia sampai ke so memang saya tak rapat sangat. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya saya ada masalah dengan mak saya. Tapi dia dah mak kan. Tak macam mana. Lepas tu saya sambung diploma tu. Lepas tu saya lagi penyakit depression saya tu kembali lagi diploma. Ya, sebab masalah kewangan sebenarnya. Masalah kewangan saya tak cukup. Tapi memang guna terlalu banyak duit untuk belajar. Saya stres dengan saya punya kewangan, belajar dan waktu tu pun saya buat juga part time. So memang penat sangat-sangat. Lepas tu saya dapat torture daripada kawan-kawan saya sekali sebab saya macam tak involve sangat dengan group untuk assignment, projek apa semua tu. Saya kurang sebab saya kerja. So macam diorang agak marah lah, diorang tak suka satu group dengan saya apa semua tu. So diorang balak. Saya macam saya buat semua tu, tapi saya buat juga kerja saya. Cuma ni kalau macam diorang ada meeting ke apa, saya tak join. Saya tak sempat nak join. Tapi saya akan tanya apa yang diorang bincang dekat meeting apa semua tu. Saya akan tanya. Lepas tu yang part saya memang saya akan siapkan. Tapi biasalah manusia, dia tak suka kalau orang macam ambil lewa je benda-benda tu. So diorang diorang akan diorang kalau boleh diorang nak push saya tu. Diorang push. Saya kerja. Lepas tu saya tak ada duit apa semua. Saya berjimat. Saya memang habis berjimat dari dulu dekat asrama. Lepas tu kita beli dengan saya tak ada kemudahan laptop lagi. Awal-awal tu saya tak ada kemudahan laptop. Dan kita kalau belajar masa universiti, memang laptop tu memang perkara yang penting. Tak ada laptop memang susah. Jadi saya kerja tu sebab saya nak bayar orang SEM, saya nak beli laptop. Lepas tu untuk makan saya. Jadi saya kerja pun memang pula betul-betul lah. Kiranya awal-awal dulu memang saya buat kerja tu, saya akan pergi ke CC, saya berkafe untuk buat assignment. Ya, malam-malam maupun tu memang kadang-kadang sampai berhari-hari saya tak tidur semata-mata untuk siapkan projek ataupun assignment tu. Dia sebab kita, orang dah push kita, dia macam jadi stres tau benda tu. Dia tambah kita tak cukup tidur. Macam saya tak cukup tidur lagi, orang push lagi, orang lekehkan lagi. So benda tu memang akan mendatangkan depression saya tu untuk datang balik. Betul. So daripada situ memang saya rasa nak bunuh diri tak ada lagi. Saya lagi perasaan bunuh diri dalam tu. Saya cederakan diri saya. Saya rasa nak mati je masa tu. Tapi saya buatkan iman saya banyakkan doa saya minta doa daripada ayah saya. So dari situ saya cuba. Waktu awal-awal dulu memang pointer saya teruk. Jadi saya down sangat dengan pointer saya apa semua tu. Saya macam kena extend. Saya extend SEM. Ya, sebab saya ada skip kelas sebab saya tertidur. Saya tertidur sampai saya lupa untuk tak sempat pergi ke kelas tu je sebab semalam kita tak tidur. Setelah berhari-hari kita tak tidur. Lepas tu kita tak sedar, kita tak ada pengawal pagi tu. Saya lepas tu bangun lewat, so saya tak sempat pergi kelas apa semua tu. Memang kena extend SEM. Jadi saya punya diploma tu agak lewat lah habis. Memang waktu bawah saya kena setahun yang saya punya rekod hadiran saya tu tak cukup. Saya agak stres sebab kalau boleh saya nak cepat habis benda tu. Saya tak nak berlama-lama sangat untuk diploma ni sebab saya sayang umur saya sayang duit saya macam tu. Kalau kita extend SEM kena bayar lagi apa semua. Lepas tu kena struggle lagi. Tapi nak buat macam mana kan? So saya redha je lah. Lepas tu tapi masalahnya saya masih lagi struggle dengan saya punya depression. Jadi benda tu sangat-sangat
tak tahulah, tak tahu macam mana. lah. Tak boleh nak describe perasaan nak. Saya rasa nak bunuh diri sangat masa tu. Sangat stres. Waktu cik ada depression tu, cik ada pergi tak macam appointment dengan doktor, dengan mana-mana klinik ataupun hospital? Waktu diploma tu saya dah tahu, saya dah aware tentang depression. So saya tahu yang saya ni sebenarnya ada depression. Saya pernah untuk pergi ke jumpa doktor apa semua tu. Dan doktor memang sahkan saya ni ada depression, ada anxiety. Memang betul benda tu. Saya just ambil ubat. Saya doktor bagi ubat apa semua saya. Kalau macam saya tak tahan apa, saya ambil ubat. Dan saya bertahan dengan benda tu je lah. Sampai sekarang pun saya masih lagi ambil ubat. Masih in medication lah. Ya, betul. Jadi nasihat saya sebagai pelajar perubatan, pelajar nursing lah, cik kena sentiasa lah follow up dengan doktor. Ubat tu cik tak boleh macam cik tak boleh dah skip ubat semua tu. Kena dengar nasihat daripada doktor, and makan ubat yang hanya diberikan oleh doktor, makan ikut masa, and pastikan makanan cik tu makanan yang sihat lah, makanan yang dapat membantu cik daripada segi depression cik. Okey, jadi cik faham dengan sekalian nasihat saya berikan pada cik tadi? Okey, saya akan cuba untuk tidak skip ubat. Okey. Dan pergi ni lah selalu jumpa dengan kaunselor, insyaAllah. So lastly kalau macam daripada segi saya punya life saya sekarang, saya baru start kerja. Saya baru je start kerja. Untuk bulan ni baru saya start kerja. So Alhamdulillah saya dapat kerja yang okey dan environment semua okey. Tapi saya rasa sekarang saya masih lagi memerlukan masa untuk saya adapt dengan perusahaan kerja. Tapi untuk setakat ni saya punya environment semua okey. Tak adalah macam nak kata teruk macam waktu sekolah dulu, waktu diploma tu, tak adalah. Dia ada pengaruh besar daripada kehidupan cik sekarang ni, macam tak ada dah kehidupan cik yang stres, yang ada tekanan semua tu, dah tak ada lagi. Kehidupan cik lebih tenang, lebih fokus pada kerjaya sekarang kan? Dah slowly okey dah sekarang, Alhamdulillah. Cumanya kadang-kadang kalau macam saya ada tertekan dengan satu benda, satu situation tu, depression tu akan datang. Jadi saya cuba untuk tidak skip ubat dan jumpa dengan saya punya kaunselor lah untuk mengelakkan daripada depression saya makin teruk. Saya akan saya tidak skip appointment dengan ubat. Tapi kadang-kadang saya akan skip juga. Yang masalah ubat tu saya akan skip sebab saya jenis yang susah nak makan ubat. Sebab saya dari kecil lagi saya tak suka ubat. So daripada segi ubat tu dia agak mencabar untuk saya. Cik boleh slowly lah, macam cuba cik boleh buat jadual untuk cik makan, ataupun kalau boleh cik set lah reminder ke dekat cik punya phone untuk ingatkan cik semua untuk makan ubat. Sebab ubat ni adalah penting lah. Kita tak boleh nak skip ubat sebab ubat tu lah dia yang akan kawal emotion kita. So atas diri kita jugalah macam mana yang kita nak ubah diri kita, nak make sure kita kembali sihat macam dulu. So cik kena ada ikhtiar lah untuk cuba untuk sentiasa makan ubat semua tu pada waktu yang dah ditetapkan oleh doktor lah. InsyaAllah. Macam mana saya macam tak nak skip ubat, tapi saya macam mana sebab saya rasa ubat tu benda yang tak sedap. Saya rasa ubat tu tak sedap lah, ubat tu pahit lah. Macam mana saya nak elakkan daripada banyak rasa macam negatif pada ubat tu. Cik kena fikirlah macam ubat ni adalah satu benda yang cik boleh makan, benda yang akan mampu kembalikan cik pada keadaan normal. Maksud cik kena berfikiran positif lah tentang ubat. Cik tak boleh nak rasa yang ubat ni macam benda yang buruk untuk kita. Dia adalah benda baik untuk kita sepatutnya. Macam cik tak boleh fikirlah benda tu. Tak boleh rasa benda tu macam yang tak sedap ke. Cik kena cuba berfikiran positif toward ubat. Susah sebenarnya. Tapi cik cubalah slow-slow untuk terima yang cik akan sentiasa makan ubat sampailah dos yang telah ditetapkan oleh doktor semua. Itulah saya pun fikir macam kalau aku tak makan ubat aku sakit. Kalau aku makan ubat aku sihat.
macam tu. Tapi itulah kadang-kadang boleh ikut, kadang-kadang tak boleh ikut. Kita ikut kita punya lah, kita punya cita rasa. Macam tu. Tak apa, slowly. Jadi macam sekarang saya rasa life saya lagi more better. Sebab dapat consider dan dapat ubat tu. So life saya dah okey sekarang, alhamdulillah okey. Dan saya harap untuk masa akan datang pun life saya akan okey juga macam sekarang. Dia macam sekarang masih okey lagi. Mungkin waktu awal kerja kot tak ada tekanan sangat kan. Saya tak tahu masa akan datang nanti kalau ada tekanan tempat kerja ke apa. Macam so far sekarang saya kerja sebulan ni okey. Saya dapat office mate pun okey. Diorang baik, diorang tak macam sekolah saya dulu. Sebab saya sedar, sebab waktu sekolah dulu kita kecil. Masa tu semua orang kecil. So macam fikiran pun macam masih lagi tak matang. Sekarang kita dah matang, kita dewasa. So orang kita pun ada jalan penyelesaian untuk setiap masalah yang kita hadapi tu. Kita dah ada solution dia. So InsyaAllah Cik boleh keluar daripada masalah depression, daripada masalah anxiety Cik lah sebelum-sebelum ni. InsyaAllah. Dan sekarang pun saya macam happy tau bila tengok bila ada campaign untuk kesedaran tentang depression, tentang anxiety. Kita sebenarnya kena luaskan lagi campaign tu, kena besarkan lagi. Sebab jangan anggap yang depression dengan anxiety apa semua tu adalah penyakit mental gila. Jangan anggap benda tu gila, penyakit mental. Benda tu bukan gila tau. Benda tu ada satu perasaan yang kadang-kadang kita tak boleh nak lawan benda tu. Depression tak boleh nak lawan. Jadi saya harap pihak yang bertanggungjawab boleh luaskan lagi kesedaran tentang penyakit mental dekat Malaysia. Bukan dekat Malaysia je, di seluruh dunia. Sebab penyakit mental ni bukan dekat Malaysia ada, tapi seluruh dunia. Semua orang kadang-kadang ada setengah tu ada penyakit mental. Tak bukan mental yang gila, tapi depression, anxiety dan sebagainya. Saya harap macam tu lah, luaskan lagi kesedaran tentang penyakit mental. So sekali saya nak ucapkan terima kasih lah pada Cik sebab sudi menghadiri saya punya sesi kaunseling pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih sebab Cik sudi meluangkan masa Cik, masa lapang Cik untuk datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Sama-sama. So saya pun nak berterima kasih sebab sudi dengar saya punya keluhan dan luahan saya, cerita saya. Okay, sama-sama, tak ada masalah. Bila masa yang Cik nak kembali nak bercerita ke, Cik boleh datang dan bercerita kepada saya. Cik akan mendengar kisah hidup Cik lah, InsyaAllah. So setakat itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf jika ada terlebih atau terkurang. Okey, saya pun. Okay, semoga kita boleh berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Terima kasih. Adakah Cik dia bersedia untuk sesi kaunseling kita pada hari ini? Boleh Cik terangkan sedikit tentang background keluarga Cik macam mana? Okey, hai Cik Alia. Nama saya Syafiqah, boleh panggil Ika. Saya berumur 23 tahun dan sekarang saya bekerja sendiri saja. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. So hari ni saya dah sediakan satu borang konsen untuk Cik tanda tangan kat sini untuk persetujuan sesi kaunseling pada hari ni. Jadi Cik boleh sign dekat sini ya. Okey, baik. Sini Okey. Okey Cik, boleh saya tahu bila Cik sedar bahawasanya Cik ada masalah mental ataupun masalah depression ni? Okey, saya sedar yang saya menghidap penyakit mental ataupun depression ni daripada saya kecil lagi. Tapi dulu waktu kecil kan kita kan tak didedahkan sangat dengan penyakit mental macam sekarang. So daripada kecil lagi saya hadap penyakit ni sorang-sorang. Saya banyak memendam bermula daripada saya kecil sehinggalah saya besar macam tu. Dan bayangkanlah saya ada penyakit tu tapi saya kena hadap sorang-sorang benda tu. Jadi
penyakit tu semakin lama semakin kuat sehingga saya dewasa. Kata-kata tersebutlah saya menjadi diri saya yang sekarang. Tapi walaupun saya dah kurus, walaupun muka saya dah tak break out macam dulu, tetapi saya masih lagi dibuli di tempat kerja saya disebabkan sifat saya yang terlalu tak yakin dengan diri saya sendiri. Boleh cik luahkan pada saya tentang pengalaman yang cik tak lupakan, yang tak boleh cik lupakan, yang paling cik rasa benda tu menakutkan untuk cik? Bermula daripada saya sekolah lah, paling teruk saya kena depression disebabkan dulu saya ni seorang yang berbadan besar, saya overweight, dan juga muka saya ni breakout, berjerawat. Maksudnya saya ni kategori yang tak cantik, tak lawa dari segi muka, dari segi badan. So benda tu menjadi punca untuk budak-budak sama bayi dengan saya ni, untuk mereka mengata saya, untuk mereka bully saya, terutamanya budak lelaki, tapi ada juga budak perempuan yang membuli saya. So daripada situ disebabkan saya dah terbiasa memendam, jadi kalau ada orang bully ke, mereka ejek, mereka bully, saya just ambil benda tu sebagai tadi disebabkan efek bully tu, saya selalu ambil kata-kata tomahan yang diorang lemparkan kepada saya tu sebagai semangat untuk saya perbaiki diri saya sehinggalah sekarang. Okey. Tapi still benda tu efek dekat saya lah. Memang waktu daripada saya sekolah rendah, saya sekolah menengah, sehinggalah saya ke alam universiti pun saya masih lagi dibuli. Bagaimana cik keadaan cik waktu cik berada di fasa remaja? Okey, selain daripada saya dibuli waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah dengan di college, setelah saya masuk ke alam pekerjaan, saya masih lagi dibuli di tempat kerja saya. Okey, benda ni berlaku waktu saya awal-awal kerja dulu lepas saya dah grad. Saya bekerja di satu company di ibu negara sebagai office assistant. So waktu awal-awal kerja dulu, saya dah nampak lah yang di tempat kerja saya ni ada toxic environment. Tapi saya tahan, saya pendam, sehinggalah saya dibuli di tempat kerja tersebut. Saya diberikan tugas orang atasan, bukan orang atasan, rakan kerja saya sendiri yang membuli saya. Itu diorang bagi diorang suruh saya buat kerja yang bukan tugas saya, dan kerja saya tu bertambah setiap hari dan setiap hari. Jadi disebabkan work pressure juga, saya sekali lagi mengalami masalah depression waktu di tempat kerja. Jadi selepas saya dibuli di tempat kerja saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja, dan saya hanya menjalankan bisnes online saja di rumah untuk menampung kehidupan saya. Saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja walaupun saya sayang sebenarnya kerja tu, sebab kerja tu cita-cita saya daripada saya kecil. Tapi demi menjaga kesihatan mental saya terpaksa melepaskan pekerjaan yang saya suka. Okay, terima kasih cik atas sesi kaunseling dengan saya pada hari ini. Saya harap dengan sesi kaunseling ini saya dapat membantu cik lah daripada segi ada orang untuk mendengar luahan daripada cik. So saya harap bila cik keluar nanti, cik dapat adaptasikan cik punya keadaan dengan orang sekitar.